Katalah kita ni terlalu cinta dengan abang Sado. Oi, cinta macam nak gila dengan suami. Sebab apa? Suami kita lah paling Sado, paling handsome, paling kaya. Ya, ni abang Sado ni, ya Allah, cinta yang kemaruk ni. Menangis kerana cinta, ya, kecewa kerana cinta. Kat manusia ni merana kerana cinta, rosak sebahagian daripada hidup kita kerana cinta. Ni nama manusia. Tuan puan, setara mana sangat gagah dia. Suruh dia angkat katil seseorang. Suruh dia angkat katil seseorang. Sudah dia terpaksa guna kat tenaga kita. Pada kita orang perempuan ni, ya Allah bang, saya ni berahim bang. Ya, keluar rahim saya sekarang. Tak, saya tak boleh angkat seseorang. Tolong awak angkat ujung sana. Itu setara itu. Patutnya masa ni dia nak tunjuk hero dia. Angkat sebelah jari macam tu. Baru kata, memang siapa tak tergila-gila kat dia. Dia ni badang, gagah perkasa. Tak tuan puan. Kalau dia bawa kereta perjalanan jauh, dia penat, dia suruh kita pandu kan. Awak pula nak drive, ngantuk lah bang. Kalau betul hebat sangat, kita jadi pemansuri. Tak payah mandu langsung, duduk tidur kat sebelah tu. Ya. Tapi ini siapa dia? Manusia biasa. Habis yang kau kemaruk tak, kenapa? Ya, yang bercinta sampai merana tu kenapa? Sebab wama qadarullah haqqa qadri. Dia sebalik itu, kamu tak kenal Allah. Kamu tak kenal Allah. Kalau kamu kenal Allah, kamu tak paling dah. Tak paling. Muslimat boleh berpaling ke dengan antara yang kuat dengan yang lemah? Nak paling ke pandang yang lemah? Tak. Kalau dah jumpa dengan yang maha kuat, tak paling dah pada yang lemah. Tak bergantung dah pada yang lemah. Sebab dah bertemu dengan apa? Kecintaan kepada yang maha kuat, maha cantik, maha kaya, maha sempurna, maha baik, maha lembut, maha memahami. Masya Allah, maha segala-galanya. Tak berpaling dah. Hanya kita tidak adil kepada diri kita sendiri. Hanya sebab kita zalim kat diri kita sendiri. Kita duduk terbongkok jugalah, ya, memberikan hati dan perasaan kita semata-mata kepada apa? Kepada manusia yang sudah digezetkan sebagai makhluk yang lemah. Kenapa? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kamu tak wajar. Kamu tak kenal Allah. Kamu tak hargai. Saya pun tak tahu nak terjemah yang lebih tepat. Tapi dalam terjemahan, mereka tidak menghargai Allah, tidak mengagungkan Allah dengan kadar yang sewajarnya. Sebab tak kenal. Kita kalau datanglah, nak datang siapa? Nak datang Wahabi yang memang dermawan, Allahu Akbar, tak berhenti kita bercakap. Wih, dia ni memang baik, ni memang baik. Ya, dia tolong hampir, dia tolong ibu tunggal, tolong itu, tolong. Penat kita puji dia, penat. Kita akan cakap macam tu. Tapi oleh kerana kita macam yang tadilah ayat tersebut, kita tidak menghargai, tidak mengagungkan, tidak mensyukuri dengan benar sewajarnya terhadap Allah yang tidak ada bandingannya dengan yang lain, maka dengan sebab itu kita lemas. Sebab itu kita lemas. Kita sendiri yang pergi masuk kat dalam lautan dalam. Kita lemas. Allahu Akbar. Ya, tertutup arah je kita. Sebab apa? Kita tidak meletakkan benda yang wajar. Kewajarannya apa? Seluruh masa kita biar kita beri tumpuan hati kepada Allah. Tapi yang berlaku apa? Lebih banyak tumpuan hati kepada manusia berbanding Allah. Seluruh masa dan hidup kita biar lebih banyak kita berusaha untuk mencari kecintaan Allah. Tapi kesian kita, walaupun dah tua, duk bersaing dah, buat macam-macam, nak buat apa? Nak mencari, mendapatkan cinta daripada makhluk. Lemas tak kita? Kita akan lemas. Kita akan frust, kita akan kecewa. Tapi bila ada safinatun najah yang namanya bahtera ma'rifatullah, kita boleh selamat insya-Allah. Selesa. Ya, bukan gantinya cinta Allah dengan yang lain. Bukan ganti dia muslimat. Ya, dengan yang lain. Kalau suatu dunia pun mencintai kita, tapi Allah tidak cinta kepada kita, itu tidak membawa sedikit makna pun dalam hidup. Bayangkan, semua manusia cinta kat kita.
Semua manusia berusaha memuaskan hati kita, tetapi Allah tidak cinta dengan kita. Allah tidak redha dengan kita. Satu benda pun tak ada nilai. Tapi kalaupun satu dunia ini tak menghargai kita, tak mencintai kita, tapi Allah melihat kita, Allah memandang kita dengan rahmatnya, Allah mencintai kita, Allah menyebut nama kita di langit sana, suara kita tembus lapisan-lapisan langit sampai ke sana. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Hebatnya kehidupan yang kita dapat atas dunia, apatah lagi di akhirat. Suara kita tembus, didengar. Malaikat-malaikat pun dengar suara siapa tu. Suara Kak Timah nasi lemak tu, sampai ke langit suara dia. Sebab apa? Dia tak ada bergantungan yang lain kecuali Allah. Hati dia betul-betul dia usahakan, dia mujahadah, paksa diri dia apa? Kamu kena cari kecintaan Allah, nanti kamu tak berpaling lagi dah. Jadi itu safinatun najah. Itulah dia bahtera penyelamat. Itulah dia jalan keselamatan. Ya, nak menggantikan dengan yang lain-lain. Kenapa ada orang tuan-puan, ya Allah, nikmatnya nampak qiyamul lail dia, nikmatnya nampak dia baca Quran, sedangkan kita puas maksa diri suruh baca Quran. Bacalah sikit. Kita ni berperang je kerja. Dah lama dah kita berperang, sampai umur 50 berperang lagi. Ya, bilalah nak baca Quran ni. Bacalah kejap, baca kejap. Berperang. Orang lain tak ada perang dah tuan-puan. Orang lain sedang menikmati. Tak ada perang. Dah jadi rutin. Sebelum subuh baca Quran, lepas subuh baca Quran. Ya, sentiasa Quran dalam beg. Masuk kereta je teringat, bacalah Quran. Kalau tak nak buat apa, membawang je dalam kereta, baca Quran. Tapi subhanallah, ya, ada orang lain dah menikmati dah. Sebab ma'rifatullah. Allah gantikan yang lain-lain tu dengan apa? Kelazatan, keindahan, keseronokan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita kok bangun qiyam 2 rakaat mujur 2 rakaat, alhamdulillah. Orang lain tuan-puan, Masya Allah, macam mana dia boleh menikmati hubungan dengan Allah sedemikian rupa? Ya, buat lagi. Nak tidur minta izin, ya Allah, aku tidur kejap ya. Ya, minta tidur tu sampai bercakap. Ya Allah, penat sangat ya Allah, nak tidur kejap ya Allah, akan kejut aku ya Allah, aku nak subuh pula. Hidup hubungan dia dengan Allah, hidup. Boleh bercakap macam tu. Ya, tapi ada sebahagian kita susah sangat. Benda tu masih dalam peringkat mujahadah. Jadi bahtera yang kita perlukan adalah mengenal Allah. Jalan nak mengenal Allah ni para muslimah antara lain ialah dengan tadabbur Al-Quran. Allah perkenalkan semua dalam Quran ni. Kita bukannya senang nak kenal, bukan ada cara yang macam kenal manusia nak kenal Allah ni, ya. Sebab zat Allah ni tak nampak dan tak payah dibincangkan. Tapi Allah memperkenalkan walillahil asmaul husna dalam Quran. Allah sebut, tengok dalam surah Al-Hasyr, ya, macam-macam Allah perkenalkan diri. Allah bagi tahu Allah ni Al-Malikul Quddus. Ya, Allah perkenalkan. Kamu tak kenal ya? Tengok dalam surah Al-Hadid, Allah perkenalkan lahu mulkus samawati wal ard. Kamu tengok bumi, kamu tengok langit, Allah punya belaka tu. Maha kayanya Allah. Ya, maha kayanya Allah. Allah perkenalkan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia nak perkenalkan Allah itu awal, akhir, zahir, batin, semua benda Allah tahu. Kita baca Quran kita. Jadi kita yakin tak apa, Allah tahu, yakin Allah tahu. Allah sebut lagi dalam Quran, ya, Allah tak pernah zalim pada hamba-hamba dia. Allah tak pernah mungkir pada janji-janji. Tidak sama sekali. Apa saja yang Allah janjikan, Allah tepati. Tidak sama sekali Allah akan mungkir dengan janji. Kita yakin tak? Allah dah cakap dah. Allah dah kata dah, siapa buat baik akan kembali pada diri dia semula. Ya, Allah dah kata dah, siapa buat baik akan kembali pada diri dia semula. Allah tengok setiap kebaikan walaupun sebesar zarah.
Allah dah kata, kita yakin je sebab Allah tak pernah mungkir janji. Tapi bila kita tak tadabbur Quran, kita jauh daripada safinatun najah ma'rifatullah. Jauh. Kita tak kenal.